Kedatangannya mengubah dunia dari kegelapan kepada cahaya, dari penindasan kepada pembelaan, dari kejahatan kepada kebaikan, dari pecah belah kepada ukhuwah. Di waktu itu kezaliman kan musnah. Ahli agama berjawatan resmi, perosa agama di atas nama agama. Mereka akan sedar diri atau menerima hukuman ilahi kerana kesalahan mereka. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan yang saya sangat kasihi, mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat, ceria. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Islam yang sangat-sangat bersyukur di atas segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada setiap saat, detik dan ketika, sebenarnya rahmatlah yang Allah berikan kepada kita. Cuma kita yang tidak tahu, yang tidak faham untuk menilainya menurut kacamata ukuran yang benar, menurut kacamata Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah telah memaparkan di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang Madinah menjadi lebih beruntung daripada sebelum kedatangan baginda. Ini namanya berkat, barakah ni. Begitu juga bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kembali ke Mekah, keadaan Mekah tu jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Musuh Islam sebaliknya telah memutarbelitkan sejarah. Konon-kononnya Rasulullah itu dianggap sebagai pengganas perang. Begitu yang berlaku kepada jamaah kebenaran di Malaysia ini. Yang baik, yang bagus sebenarnya dianggap sebagai yang tidak baik. Sebagai sesuatu kumpulan yang merosakkan. Satu kumpulan yang tidak disenangi oleh ramai orang. Ini semuanya adalah salah faham dan fitnah-fitnah yang berlaku dalam negara kita Malaysia yang tercinta ini. InsyaAllah di Malaysia ini tidak lama lagi Allah Rasul asad kepada umat Islam dan Imamul Mahdi akan selesaikan semua masalahnya. Saya ulangi, kita ada Allah, kita ada Rasul, dan insya-Allah tidak lama lagi Imamul Mahdi beserta dengan wazirnya, menteri kanannya, putra Bani Tamim akan selesaikan semua masalah secara kasih sayang di Malaysia ini. Wakil kepada Imamul Mahdi itulah putra Bani Tamim, di mana Malaysia nanti insya-Allah akan betul-betul jadi negara aman. Betul-betul. Bukan main-main. Betul-betul buat cakap sama lu. Malaysia akan jadi sebuah negara yang aman, makmur dan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tempuh ujian. Malaysia dilanda arus kebangkitan Islam yang cukup menonjol dibanding dengan negara Islam yang lain.
rakyat Malaysia di semua peringkat sedang mengalami perubahan diri ke arah Islam. Walhal sebelumnya mereka jauh dari agama. Inilah yang dinamakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana jamaah kebenaran di Malaysia ini mendapat pengikut yang ramai. Perjuangannya menjadi begitu berpengaruh walaupun usaha-usaha dibuat untuk menyingkirkannya dari arus perdana, tetapi alhamdulillah dia terus hidup, terus berjuang dan terus mempraktikkan Islam yang sebenarnya. Artinya kebangkitan di akhir zaman ini sedang menghala kepada Malaysia tanpa disedari. Yang sedar, alhamdulillah. Hingga hari ini, pengikutnya begitu committed, ramai dan jamaahnya terus wujud walaupun terdapat berbagai-bagai halangan. Ambil cakna. Kita ambil perhatian tuan-tuan. Kebangkitan Islam yang berlaku di Malaysia sekarang ini, sebenarnya inilah dia kebangkitan yang Allah janjikan di akhir zaman. Akhir zaman yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul rupanya sedang berlaku di waktu ini. Sedang berlaku di waktu ini. Malaysia terpilih menjadi tapaknya. Dua tokoh akhir zaman yang disiapkan oleh Tuhan untuk menerajui kebangkitan itu ialah putra Bani Tamim dan Imamul Mahdi. Hadis-hadis berkaitan akhir zaman memang banyak sebenarnya dan sangat boleh menjadi panduan kepada umat untuk berjuang menagihnya bersama baginda. Tetapi ada juga sekelompok dalam negara kita ini hadis-hadis yang sepatutnya menjadi panduan kepada umat Islam, maka ditomah dengan hadis-hadis tersebut dikatakan dhaif, maudhu', iaitu palsu dan sebagainya. Sepanjang zaman sebenarnya generasi demi generasi telah mencuba agar setiap apa yang Rasul janjikan untuk akhir zaman itu berlaku kepada mereka. Namun sehingga sekarang ia belum jadi kenyataan. Tetapi semakin hari, semakin lama, sekarang ini nampaknya semakin terserlah. Jangan kita tidak faham bahawa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sekarang ini telah memberi peluang dan merezekikan kepada kita orang Islam Malaysia, yakni orang Melayu, untuk menagih janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa dia? Kebangkitan Islam di akhir zaman daripada timur. Bagi orang bukan Islam, mereka tidak perlu takut dan bimbang. Bahkan sebenarnya mereka nanti akan turut gembira dan menerimanya dengan senang hati. Kerana kebangkitan itu membawa kepada keamanan, kedamaian dan kemakmuran. Mereka juga turut terbela dan selamat berada di bawah naungan panji-panji hitam. Panji-panji hitam yang sebenarnya. Kebangkitan dari Malaysia yang tidak diduga. Undugatable. Unsangkable. Menurut putra Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi atau Al-Mansur, Shu'aib bin Saleh, Amir bin Umara, kebangkitan pertama dulu dijayakan oleh Rasulullah SAW bersama sahabat. Maka kebangkitan kedua di akhir zaman, Rasulullah menamakan tentera-tentera Al-Mahdi sebagai ikhwan, di mana ketua ikhwannya adalah Fatah At-Tamimi sebagai orang kanan kepada Imamul Mahdi. Mereka akan melahirkan 313 ikhwan di kalangan pemimpin-pemimpin yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Manakala ada pendapat yang mengatakan jumlah ikhwan keseluruhannya 500 orang. Yang 313 ni tentera elit. Tapi bila sebut tentera elit ni jangan salah faham tuan-tuan. Kita nampak tentera elit ni kasar, bengis, tahu nak bunuh orang, tawan negara. Semua tu tak betul. Semua tu gambaran salah. Salah tafsir. Itu pun disebut juga ajaran sesat lah tu. Sebenarnya tentera Imamul Mahdi ni sangatlah humble,
sangatlah tawaduk, merendah diri, tak rasa layak, tak rasa lebih baik daripada orang lain, sangat pengasih, sangat penyayang, mengampunkan semua salah-salah orang. Apa yang sedang terjadi di Malaysia ini, takdir lah. Bila takdir itu jadual lah. Jadual Allah untuk akhir zaman. Ini bila dengar perkataan jadual Allah, fobia, trauma. Subhanallah. Sebenarnya ia merupakan berita gembira untuk umat Islam dan juga kepada yang bukan Islam. Sekali lagi saya menyebutkan bahawa kegemilangan Islam yang akan berlaku ini tidak lama lagi membawa keamanan, kedamaian, kemakmuran kepada seluruh dunia, puncanya dari Malaysia. Bayangkan tuan-tuan. Tak nampak je Ustaz, macam tak nampak je. Politik tak nampak, ekonomi tak nampak, pemimpinnya pun tak nampak, rakyatnya pun tak nampak, ramai orang tak ada kerja, ramai orang terseksa, ramai orang derita. Tak nampak langsung. Tentera, kita punya peralatan tentera bukan tara mana pun. Jet-jet pejuang bukan tara mana pun. Subhanallah. Sebab itulah Islam ni, al-Islam ya'lu wa la yula alaih. Islam ini kekuatannya pada takwa. Bukan pada fizikalnya. Bukan pada tenteranya. Bukan pada ekonominya. Walaupun ekonomi dan kekuatan tentera itu adalah merupakan kekuatan tambahan. Tetapi basicnya, asasnya kekuatan takwa. Islam akan kembali gemilang di tangan orang yang baik-baik. Di tangan wali. Ini kebangkitan akhir zaman. Ada benda pelik nak berlaku, benda besar nak berlaku. Iaitu dengan cara khawarikul adah. Dengan berlakunya, dengan campur tangan karamah. Karamah besar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin sebenar kepada kebangkitan itu ialah Imam Mahdi. Yang bila saya kata istilah ni, mulalah terkejut. Mulalah melatah. Siapa yang melatah tu? Syaitan-syaitan yang menghasut ni. Umat Islam yang awam ni. Yang orang tak apa nak faham agama Islam dengan tepat, melatah. Macam mana tu? Kebangkitan Islam di akhir zaman ini. Pemimpin sebenarnya adalah Imamul Mahdi. Yang aktif berperanan di belakang tabir. Dan sebenarnya bukan Imam Mahdi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruh Muqaddasah Mutasarrif yang berperanan sebagai ruh yang hidup yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kata mengarut lagi. Jadi sebenarnya bukan Imam Mahdi, sebenarnya bukan Rasulullah, tetapi Allah lah zat yang maha hidup, senantiasa hidup, yang maha berkuasa, yang menzahirkan, yang sebenarnya berperanan untuk mengembalikan kegemilangan Islam. Jadi lebih tepat lagi ini satu buah fikiran, satu pukulan maut lah kepada orang yang sentiasa prejudis ni, bahawa saya katakan bahawa kebangkitan Islam di akhir zaman dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Nak tolak ni, nak tolak puak-puak Wahabi ni atau orang yang tak faham ni, yang dia ingat mengarut dah puak-puak ni. Kita nak kata ni, Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang mengembalikan kegemilangan Islam melalui Rasulullah, melalui Imamul Mahdi, melalui Fatah At-Tamimi. Jadi apa makna tu? Maknanya Fatah At-Tamimi tak ada kuasa. Dengar malik-malik. Imam Mahdi tak ada kuasa. Dengar malik-malik. Rasulullah tak ada kuasa. Dengar malik-malik. Jadi siapa yang membangunkan Islam ni sebenarnya? Allah lah Subhanahu wa taala. Jadi networking dia macam tu. Jadi setengah orang berpendapat sebenarnya akan bangunkan Islam di akhir zaman Imam Mahdi. Betul pada zahirnya, betul pada syariatnya. Hakikatnya Rasulullah lah. Itu pun bila sebut Rasulullah SAW, sebab Nabi-Nabi ni dia hidup kan. Sebab sudah masa dia Isra' Mi'raj, roh para Nabi ni dia boleh bersolat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi cerita yang macam ni bagi golongan Wahabi cukup fobia dia, cukup trauma, tolak dia. Sebab tu saya katakan tadi, Fatah At-Tamimi tak ada kuasa, Imam Mahdi tak ada kuasa, Rasulullah tak ada kuasa. Jadi dah tak ada kuasa, macam mana nak bangunkan Islam? Takkan kita pula manusia yang banyak dosa ni?
Maka jawapan Allah lah subhanahu wa ta'ala. Jadi melalui orang-orang yang ada berkat inilah. Sebab itu kita masa sembahyang, kita katakan apa? Kita bagi salam. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada engkau, wahai Rasulullah. Dengan salam penghormatan. Kita bagi salam, maknanya Nabi itu hidup. Ini kalau dengar dek Wahabi Malaysia ni, fobia. Mengarut. Mereka macam-macam. Dia pun tolak. Nur Muhammad pun tolak. Jadi kalaulah mereka tu ajaran Wahabi ni betul, mana kemajuan di Malaysia ni? Kita nampak perpecahannya. Pumpang hadis begitu, begini kata kan. Sekarang ni baru ringan sikit. Imam Syafi'i pun betul. Itu masalah ijtihad boleh. Dah takut dah. Last kali dia punya orang kata apa? Dia punya tembelang dia akan terbuka juga. Ni zaman bayar cash. Ingat tu. Jangan main-main. Jadi jangan ingat yang kita yang bercakap ni tak faham tauhid. Ini sikit-sikit syirik. Sekarang bila saya kata Fatah Taimi tak ada kuasa langsung. Golongan Wahabi nak kata apa? Imam Mahdi tak ada kuasa langsung. Rasulullah tak ada kuasa langsung. Jadi saya kata begitu. Jadi siapa yang nak bangunkan Islam di akhir zaman ni? Kita. Manusia biasa. Orang awam. Ulama. Siapa nak bangunkan Islam? Allah lah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya, sebab musabab ni lah Fatah Taimi, Imam Mahdi. Tapi mereka ni walaupun telah berbuat, walaupun telah berjuang, banyak jasanya, mereka tetap kata bukan kami. Fatah Taimi akan kata bukan saya, semuanya Imam Mahdi, berkat Imam Mahdi. Imam Mahdi pun tak kata dia kata bukan saya, semuanya Rasulullah, berkat Rasulullah. Rasulullah pun tak kata dia kata semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Cantik, hebat Islam ni. Dah berbuat tapi rasa tidak berbuat. Jadi janganlah anggap kita orang yang syarah-syarah macam ni tak faham. Tak faham agama, tak faham Islam. Siapa yang tak faham sebenarnya ni? Jadi perjuangan Putra Bani Tamim akhirnya akan mendapat sebuah negara Islam, iaitu Malaysia, secara aman, damai dan harmoni. Iya. Aman, damai dan harmoni. Maknanya bukan kita menjatuhkan orang, bukan kita tawan kerusi, bukan nak kuasa pun. Tapi keadaan memaksa, keadaan hari demi hari tak dapat solution. How to overcome the problems. Orang tak dapat nak settle masalah ni. Maka kepimpinan nanti akan diberi faham, diberi ilham, diberi rasa, diberi petunjuk, diberi isyarat, dibantu. Sekian-sekian orang yang bukan ahli politik. Barulah terkejut. Mau tak terkejut? Kita anggap sesat, kita anggap tak betul. Berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba orang ni barulah menangis. Masa itulah patutlah. Tetapi sekiranya masih ada lagi yang sombong, mendabik dada, tak mau menerima kenyataan ini, kita tanya mereka macam soalan biasa. Mana dia jemaah kebenaran yang alternatif tu? Aku nak ikutlah. Sebab aku bukan nak duduk dalam jemaah sesat. Aku nak ikut dalam jemaah kebenaran. Yang aku boleh sembahyang, aku boleh bertaubat, aku boleh beramal, boleh baiki diri. Mana dia? Aku nak cari sekarang ni. Udah hampuran tak percaya, udah Mika tak percaya. Tu orang Perak kata gitulah. Udah Mika tak percaya Fatah Tamimi ni, Imam Mahdi ni. Mana dia? Orang PAS ke? Orang UMNO ke? Bersatu ke? Pejuang ke? Mana ke? PKR ke? Amanah ke? ABIM ke? Mana? Jadi kebenaran ini untuk seluruh dunia, bukan untuk satu kumpulan. Saya takkan satu kumpulan je tak. Ini jemaah kebenaran ini ada satu je. Bukan. Seluruh dunia. Terbuka. Subhanallah. Terbuka semua. Semua boleh menjadi apa? Menjadi tentera Imam Mahdi. Semua boleh dilayakkan dengan syarat. Bertakwa. Baik. Sempat bertaubat. Dah jahat, taubatlah. Baiki diri. Baiki semayang. Segala macam lah. Mazmumah. Jangan syirik. Tak boleh rasa diri lebih baik daripada orang lain. Doakan orang Islam ni. Doakan puak-puak Wahabi Malaysia ni bertaubat. Sebab dia orang ni gah selalu. Megah selalu dengan hadis dia orang tu lah. Tengok sat lagi.
Tunggu tak lama lagi baru orang tahu langit tinggi ke rendah. Orang akan tahu. Sebab tu saya selalu kata Imam Mahdi akan memerangi Wahabi. Imam Mahdi akan memerangi Wahabi. Ambil tu ayat saya tu, ambil perhatian. Jadi tuan-tuan sekalian, kini giliran kita. Hari dah banyak cakap dah. Ni diorang banyak lagi lawyer buruk lah, Bani Tayyim lah, apa semua. Diorang tak tahu perbahasan Bani Tamim, Bani Tayyim ni persoalan ijtihad. Mak Sayyidina Abu Bakar macam mana, Datuk Nabi yang ke-10 macam mana isterinya, di kalangan apa ni, yang terkait dengan Bani Tamim. Semua tu ada kait mengait. Cerita dia panjang. Bukan setakat kita tahu ni Bani Tayyim, bukan Bani Tamim. Setakat tu je. Jadi kalau nak berhujah ni mestilah lengkap, padu, padat semua. Tapi biasalah kebenaran. Kebenaran ni dia berjuang, bukan dia cabar orang. Maksud cabar orang ni macam ni. Guru saya kata, Fatah Taimi kata apa? Biar kita, dengar elok, ini last kata-kata saya sebelum saya mengakhiri kalam ni. Biar kita kalah tak apa. Biar kita kalah. Kalau ada dialog ke, berdebat ke, berhujah ke, biar kita kalah tak apa. Tetapi kita tetap berada dalam kebenaran. Bukan nak kalah, bukan nak menang. Kita serah pada Allah. Biar kita kalah, tapi kita tetap berada dalam kebenaran. Maknanya tetap tak buat dosa. Masa kita kalah tu, kalah berhujah tu. Contoh. Yang menang berhujah. Ini contoh. Yang menang berhujah, belum tentu lagi benar. Yang kalah berhujah, belum tentu lagi salah. Tetapi, dengar balik-balik. Tetapi biasanya jamaah kebenaran, suara kebenaran biasanya akan menang. Lebih-lebih lagi bila sampai masa ni masa sekarang ni insyaAllah. Sebab jamaah kebenaran akan berdepan dengan semua. Berdepan dengan Wahabi, berdepan dengan kumpulan itu, kumpulan ni. Katalah A sampai Z, semua dia akan berdepan. Semua dia boleh atasi. Satu boleh atasi. Mana buktinya sekarang? Jemaah kebenaran berada di persada dunia. Boleh je semua. Satu-satu. Orang buat macam ni, dia buat macam ni. Ini yang disebut sebagai kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadurhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Kalau dia benar, orang tak boleh mudaratkan dia. Ini yang kita tunggu tuan-tuan. Rupanya, ni dia. Terkejutlah. Baru terkejut. Menyesal. Minta maaf lah, dulu aku sombong, dulu aku belagak. Aku ingat aku bagus sangat. Aku ingat aku ni betul lah sangat. Rupanya tak betul. Selama ni aku belajar berpuluh-puluh tahun. Walaupun aku tahajud, tapi aku tertipu. Tertipu sungguh. Tunggulah masanya. Ampun maaf daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.